apa khabar semua? Saya Lee Kuek Hui, boleh panggil saya Miss Lee. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Malaysia. Video instructional ini adalah berkenaan dengan bab 7 iaitu ekonomi antarabangsa, di mana subtopik yang kita fokuskan adalah berkenaan dengan 7.1 bahagian B teori faedah berbanding, di mana kita akan fokuskan berkenaan dengan lakaran KKP iaitu kelok kemungkinan pengeluaran. Bab 7 ekonomi antarabangsa terdiri daripada 3 subtopik yang utama. Untuk subtopik yang pertama itu adalah berkenaan dengan 7.1 iaitu perangan antarabangsa, diikuti dengan subtopik yang kedua iaitu 7.2 imbangan pembayaran, dan bagi subtopik yang ketiga adalah 7.3 kadar pertukaran asing. Sekarang kita akan fokus berkaitan dengan subtopik yang pertama iaitu 7.1 perangan antarabangsa. Berkenaan dengan 7.1 perangan antarabangsa ini, ada beberapa subtopik kecil yang pelajar perlu kuasai. Antara dia adalah A. Konsep, B. Teori faedah berbanding, C. Kadar syarat perdagangan, dan D. Dasar perlindungan. Subtopik yang kita akan fokuskan adalah berkaitan dengan B iaitu teori faedah berbanding. Teori faedah berbanding ini dia sebenarnya adalah terdiri daripada definisi, diikuti dengan andaian, dan seterusnya adalah penentuan. Pelajar sebenarnya pun telah belajar bahagian ini pada video yang sebelumnya. Okey, jadi sekarang kita juga akan fokus pasal penentuan ini, sebab untuk penentuan ini kita akan kaji dengan lebih terperinci, di mana kita akan kaitkan dari segi lakaran kelok kemungkinan pengeluaran. Juga sama, ada 4 bahagian yang kita akan fokuskan. Yang pertama itu adalah sebelum PAP, iaitu semasa autarki, diikuti dengan selepas pengkhususan, kemudian julat kadar pertukaran, dan yang terakhir itu adalah selepas PAP. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok berkaitan dengan lakaran kelok kemungkinan pengeluaran ini. Yang bahagian pertama adalah sebelum PAP kan? Okey, jadi nanti kita akan guna jadual yang wujud dalam sebelum PAP ini untuk membantu kita sediakan lakaran raja bagi KKP. Okey, kemudian diikuti dengan yang kedua iaitu selepas pengkhususan. Okey, kan kita kata ada 2 input yang homogen kan? Okey, 2 input buruh telah digunakan untuk menghasilkan barang Y. That's why sini jadi 500, barang X tak ada. Ini adalah berkaitan dengan selepas pengkhususan. Dan yang ketiga itu adalah berkenaan dengan julat kadar pertukaran. Okey, selepas kita tentukan julat tersebut, memang kadar pertukaran akan diberikan. Dan nanti kita akan gunakan kadar pertukaran yang diberi itu untuk tolong kita terbitkan KKP yang baharu. Okey, di mana 1X nisbah kepada 1Y ya. Dan kemudian step yang keempat itu adalah berkenaan dengan selepas PAP. Okey, ini adalah jadualnya dan nanti kita akan guna maklumat yang berkaitan untuk sediakan raja tersebut. Okey, jadi sekarang kita akan cuba tengok dari segi lakaran kelok kemungkinan pengeluaran. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan cara dia untuk sediakan lakaran raja okey bagi kelok kemungkinan pengeluaran ini. Okey, jadi yang pertama seperti biasa memang kita akan sediakan paksi Y serta paksi X dan pelajar boleh nampak dekat sini Miss sudah tentukan saya nak fokus bagi negara A dulu. Okey, bermaksud nanti segala maklumat itu pelajar fokus negara A. Okey, yang ini saja, ini pun negara A, ini pun negara A. Okey, sebab kita tengah lakar KKP untuk negara A. Okey, jadi sekarang untuk paksi Y dengan paksi X ini, kita akan letak barang dia. Okey, katakan ini paksi Y kan? Okey, jadi barang yang saya terletak dekat sini, saya fokus ini adalah barang Y.
Okey, jangan lupa sini adalah asalan dan ini adalah paksi X. Jadi Miss akan letakkan barang X dekat sini. Kalau katakan barang yang diberikan adalah seperti kelapa sawit ke ataupun padi, pelajar boleh letak mana-mana sahaja. Sini padi, sini kelapa sawit ataupun terbalikkan. Sini kelapa sawit, sini padi pun boleh, tak ada masalah. Okey, sekarang kita cuba fokus yang ini ya. Fokus jadual yang pertama dulu, iaitu sebelum PAB. Okey, cuba tengok barang X dia 200, barang Y dia 250. Okey, biasanya Miss akan minta pelajar sediakan KKP dulu. Okey, KKP itu kita buat yang bergaris lurus punya. Buat saja KKP tersebut. Okey, jadi sekarang anda cuba tengok ya. Okey, katakan sekarang negara A ini, okey, tengok pada titik ini. Masa itu, barang X dia adalah sifar. Dia tak keluarkan barang apa-apa pun. Katakan dia menggunakan 2 unit buruh itu untuk menghasilkan barang Y sahaja. Berapa yang dapat dihasilkan? Jadi anda fokus barang Y, sini 250 kan? Ini hanya seorang buruh sahaja untuk menghasilkan 250 unit. Kalau katakan 2 orang buruh ataupun 2 unit input yang menghasilkan barang Y, kita akan guna 250 darab dengan 2. Jadi sini akan jadi 500. Kenapa nak darab dengan 2? Sebab pada masa itu, barang X dia adalah sifar. Dia tak keluarkan sebarang barang X. Okey, juga sama pada point ini. Okey. Kita boleh nampak, ya, negara A hanya menghasilkan barang X. Barang Y dia macam mana? Ya, barang Y dia sifar. Dia langsung tak keluarkan. Bermaksud sekarang, kita andaikan negara A, dia menggunakan kedua-dua unit input itu untuk menghasilkan barang X sahaja. Kalau seorang buruh menghasilkan barang X, dia jadi 200 kan? Kalau 2 orang, ya, kita akan darab dengan 2. 200 darab dengan 2, sini terus jadi 400. Okey, jadi sekarang kita kata negara A sebelum PAB, dia sebenarnya menggunakan 1 buruh untuk menghasilkan barang Y dan 1 buruh lagi untuk menghasilkan barang X. Jadi anda ambil dia punya titik tengah, okey, dia punya midpoint ya, anda buat dotted line. Okey, jadi ini midpoint dia dekat sini, dotted line dia. Sini akan jadi separuh daripada dia. Barang Y sini akan jadi 250. Nilai dia kita ambil dari sini. Okey, kemudian untuk barang X pula. Ya, dia dapat menghasilkan 200 unit. Okey, itu adalah point yang pertama yang sebelum PAB punya. Jadi pelajar boleh labelkan. Okey, mungkin anda labelkan satu titik dekat sini. Mungkin anda labelkan titik N ke. Okey, ataupun anda nak XY ke, AB ke pun boleh sahaja. Cuma tunjukkan titik ini adalah titik sebelum PAB. Okey, jadi jadual yang pertama ini sudah beres. Kita sambung dengan jadual yang kedua. Berkaitan dengan jadual yang kedua ini, dia adalah berkenaan dengan selepas pengkhususan kan. Jadi sekarang pelajar cuba fokus jadual ini, jadual yang kedua ini. Okey, negara A, barang X dia sifar, barang Y dia 500. Okey, 500 ini, okey, cuba tengok pada raja anda. Ada 500 itu tak? Okay. Sini kan 500 kan, barang Y kan. Jadi saya akan buat satu titik dekat sini. Ini merujukkan bahawa dia menjalankan pengkhususan terhadap barang Y. Okey, itu sahaja untuk jadual ini. Itu step dia. Sekarang kita sambung dengan step yang ketiga. Berkaitan dengan kadar pertukaran 1x nisbah kepada 1y. Okey, 1x nisbah kepada 1y. Jadi sekarang y sini 500 kan? X dia berapa? Ya, terus darab dengan 500. Bermaksud X pun sama dengan 500. Jadi sekarang apa yang kita perlu buat? Kita kena lakar KKP yang baru.
Dan kita akan mula daripada point ini sebab ini adalah titik yang kita khususkan. Dan kita akan sediakan satu titik lagi supaya kita dapat sediakan KKP yang baharu itu. Okey, titik yang lagi satu itu dekat mana? 500X. Jadi anda cuba tengok barang X kan? 500, agak-agak sinilah. Okey, dengan adanya titik ini, kita sambung dua titik ini untuk sediakan KKP yang baharu. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan KKP yang baharu itu. Okey, jadi sekarang titik ini anda pun tulis ini adalah 500. Yang menunjukkan bahawa kita dapat tentukan melalui kadar pertukaran dia. Okey, sekarang kita sambung step yang keempat dengan berdasarkan jadual yang keempat ini. Okey, anda cuba tengok barang X yang dapat dihasilkan itu adalah 300. Okey, cuba tengok ya, 300. Okey, agak-agak kat sini. Dan barang Y yang dapat dihasilkan itu adalah 200. Okey, bermaksud nanti anda buat dotted line naik sehingga sentuh KKP yang baru. Okey, buat dotted line sambung ke sebelah sini. Jadi sekarang Miss akan tunjukkannya. Barang X 300. Okey, buat dotted line. Sambung KKP yang baharu ya. Okey, kemudian buat dotted line, tarik ke sebelah kiri. Dan tunjukkan ini adalah 200. Dan jangan lupa tadi N kan? Letak satu titik, titik N. Dan menunjukkan bahawa okey, ini adalah titik yang selepas PAB punya. Okey, satu perkara yang sangat penting. Kita kena ingat, kena tunjuk anak panah. Okey, jadi anak panah kamu cuba tengok yang asalnya barang Y 250, sekarang sudah jadi 200. Tunjuk anak panah dia sudah berkurang. Bagi barang X asalnya 200, sekarang sudah jadi 300. Tunjuk anak panah. Dan lagi satu, kan KKP kita beralih ke sebelah kanan kan? Okey, jadi anda boleh tunjuk anak panah yang menunjukkan dia beralih ke sebelah kanan. Dan lagi satu, kalau anda nak labelkan ini adalah KKP pun boleh. Okay. Saya guna pen yang berwarna lainnya. Okey, jadi anda boleh letak ini adalah KKP. Okey, yang ini adalah KKP prime ataupun KKP 1 pun boleh. Yang menunjukkan berlakunya peralihan kelok. Okey, selepas PAB dijalankan. Okey, jadi itu adalah berkaitan dengan lakaran raja bagi negara A. Okey, sekarang Miss akan beri masa sikit kepada anda untuk tunjukkan lakaran raja bagi negara B. Okey, cuba praktis lakarkan KKP bagi negara B. Okey, saya bagi masa lebih kurang 5 minit. Okey, nanti kita semak jawapan bersama-sama. Okey, jadi sekarang kita akan tengok pula lakaran raja bagi negara B pula. Okey, so KKP dia macam mana? Juga sama, selepas anda sediakan paksi Y serta paksi X, okey, labelkan paksi dulu. Okey, ini adalah barang Y. Ini asalan. Yang ini pula adalah barang X. Okey, seperti apa yang Miss telah beritahu tadi. Okey, kita sediakan KKP dulu. Buat saja. Okey, dan cuba tengok. Kita fokus negara B ya. Sebab sudah tekankan kita nak tengok negara B. Okey, cuba tengok titik ini. Kalau katakan sekarang negara B dia hanya mengeluarkan barang Y sahaja sebab titik ini merujuk barang Y yang dihasilkan. Barang X dia sifar kan? Okey, jadi berapa yang dapat hasilkan? Kita terus ambil 300, kita darab dengan 2 dan kita akan dapat dia sama dengan 600. Okey, kemudian untuk barang X pula titik ini. Titik ini pula merujukkan bahawa negara B dia hanya mengeluarkan barang X, dia langsung tak keluarkan barang Y. Jadi fokus barang X ini 400, kita darab dengan 2. Ya, jadi 800. Kemudian kita ambil dia punya titik tengah itu, kita buat dotted line. Okey, dan sekarang disebabkan negara B dia menggunakan satu unit input untuk menghasilkan barang X, 400. Jadi sini jadi 400 dan satu unit input lagi untuk menghasilkan barang Y iaitu
300. Okey, jadi selesailah untuk jadual yang pertama dan jangan lupa labelkan titik tersebut. Okey, mungkin kali ini kita labelkan ini titik A. Okey, kemudian kita sambung dengan jadual yang kedua iaitu selepas pengkhususan fokus negara B ya. Negara B sekarang dia mengkhusus barang X. Okey, dan nilai dia itu sama dengan 800. Cari mana 800? Ya, titik sini. Bermaksud nanti KKP yang baharu kita akan mula daripada poin ini. Okey, dan sekarang kita cuba tengok maklumat yang diberikan. Okey, step yang ketiga berkaitan dengan kadar pertukaran. 1X nisbah kepada 1Y. Dan sekarang anda cuba tengok 800 ini adalah X kan? Jadi 800X, okey, nisbah kepada 800Y. Bermaksud ini sudah ada kan? Kita kena tentukan titik 800 ini untuk barang Y. Okey, agak-agak 800 itu Y, okey, katakanlah dekat sini. Okey, jadi sekarang kita sudah ada dua titik ini. Okey, tidak akan sambungkan kedua-dua titik ini untuk tepikan KKP yang baharu. Okey, dan sekarang anda boleh tulis yang ini sama dengan 800. Okey, jadi sekarang kita sambung step yang terakhir. Okey, fokus iaitu negara B ya, ini adalah selepas PAB punya. Okey, kita dapati bahawa barang X dia adalah 500. Okey, jadi 500 itu, okey, agak-agak sinilah. Jadi saya tulis 500 dulu. Dan barang Y yang dapat dihasilkan 300. Sama seperti dengan tadi. Bermaksud 300 ini anda panjangkan sehingga sentuh KKP yang baharu ini, buat dotted line sambung ke bawah. Ya, sama dengan 500. Dan jangan lupa tunjukkan titik ini, titik B. Okey. Sekali lagi saya ingatkan, perkara yang paling penting itu, ya, sila tunjukkan anak panah. Sekarang kita cuba tengok untuk barang X ini, asal dia adalah 400, sekarang sudah jadi 500. Okey, daripada 400 kepada 500, tunjuk anak panah. Kemudian untuk barang Y pula, asal dia 300, sekarang masih sama dengan 300. Jadi, tak ada perubahan, tak ada anak panah yang boleh ditunjukkan. Okey, tetapi jangan lupa kelo anda ada peralihan kan? Ya, sila tunjuk peralihan KKP anda yang ke sebelah kanan. Dan seterusnya labelkan KKP anda. Okey, anda boleh labelkan ini adalah KKP yang asal, mungkin ini KKP 1 ke? Ataupun kalau tak nak, anda boleh labelkan ini KKP kosong sahaja pun boleh. Okay, ini KKP 2. Okey, yang penting ada nampak perubahan. Ini boleh jadi kosong, ini boleh jadi 1, ataupun ini 1, ini 2 pun boleh. Macam tadi yang Miss tunjukkan daripada KKP, lepas itu ke KKP prime kan? Juga boleh. Janji ada tunjuk perubahan sahaja. Okey, jadi itu adalah berkaitan dengan lakaran kelok kemungkinan pengeluaran bagi negara B. Okey? Maka kita pun telah selesai bincang yang berkaitan dengan penentuan lakaran KKP ini melalui sebelum PAB iaitu semasa autarki, diikuti dengan selepas pengkhususan dan kemudian sambung dengan julat kadar pertukaran dan yang terakhir itu adalah selepas PAP. Pelajar kena pastikan anda boleh sediakan lakaran kelok kemungkinan pengeluaran ini dan pastikan anda mesti tulis negara A ke negara B. Okey, bahagian itu sangat penting dan pastikan anda tunjukkan negara apa yang anda tengah lakar. Okey, jikalau anda suka penerangan Miss dan rasa penerangan Miss adalah jelas serta mudah difahami, sila beri sokongan kepada Miss dengan subscribe channel saya, like serta sharekan video PDPC ini kepada rakan-rakan anda agar dapat memanfaatkan antara satu sama lain. Terima kasih atas sokongan anda dan kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.